Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada siri yang ke-58 ya. Sebagaimana semalam kita telah pun membicarakan tentang puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Saya sangat-sangat mengharapkan agar kita para sahabat di luar sana turut sama-sama untuk kita mewawarkan lagi kepada sahabat-sahabat kita yang lain, khususnya kaum keluarga kita sendiri, untuk sama-sama ya mengambil peluang keemasan ini dengan melakukan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal ini ya. Dan hendaklah kita sentiasa ada perasaan ingin saling menyampaikan, saling menasihatkan sesama sahabat kita, terutama ahli keluarga kita sendiri, agar kita berlumba-lumba kepada kebaikan. Kerana saya kira sekalipun sudah ramai di antara kita yang menyedari dan mengetahui akan pentingnya, besarnya hikmah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini, tetapi tidaklah mustahil ada di antara kita yang mungkin terlepas pandang ya. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk saling mengingatkan. Jadilah sahabat yang sentiasa menjadi sahabat kepada seseorang yang saling mengingatkan kepada Allah, saling mengajak ke jalan Allah, saling mengajak kepada segala bentuk kebajikan dan kebaikan ya. Insya-Allah. Kerana itulah sebenarnya sebaik-baik sahabat yang kita perlukan, yang mana ianya akan kekal sehingga ke akhirat nanti ya. Jadi saya kira elok untuk kita mengetahui dengan lebih mendalam lagi apakah hikmah dan keutamaan dalam puasa sunnah ini, supaya kita dapat memotivasikan orang lain untuk sama-sama meraihkan pahala yang sangat besar ya, iaitu terutamanya pada masa sekarang puasa 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Mengikut Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dia mengatakan, ketahuilah bahawa termasuk rahmat Allah yang mana Allah menjadikan setiap amalan yang wajib itu memiliki amalan sejenis yang hukumnya sunnah. Ya, contohnya kita berpuasa puasa wajib di bulan Ramadan, dan Allah mengadakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ya. Dan ini semua adalah bertujuan untuk menyempurnakan yang wajib ketika sunnahnya dijalankan. Contohnya sebagaimana solat yang wajib dan ada yang sunnah. Begitu juga amalan seperti zakat, haji, puasa, berbakti kepada orang tua dan seterusnya ya. Banyak manfaat yang akan dapat kita kecapi apabila seseorang itu rajin berpuasa sunnah. Dan semua manfaat itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri ya. Sebagaimana dalil-dalil tentang keutamaan puasa sunnah ini merupakan sama ada ianya adalah dalil khusus ataupun yang bersifat umum yang menyebutkan tentang keutamaan puasa, sama ada yang wajib maupun yang sunnah ya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di atas tadi, iaitu puasa sunnah akan menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan puasa wajibnya ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah solat ya. Apabila solatnya baik, maka berbahagialah dan berjayalah seseorang itu. Tetapi jika solatnya buruk, maka rugi dan celakalah dia ya. Dan apabila ia kurang dalam melakukan solat wajib, maka Allah berfirman, lihatlah kepada hamba-Ku apakah dia memiliki solat sunnah. Lalu disempurnakanlah dengan yang sunnah atas kekurangan daripada solat yang wajib itu. Begitu jugalah yang berlaku kepada seluruh amalan-amalan yang lain. Contohnya ya, sebagaimana dalam ibadah zakat. Sekiranya kita kurang dalam mengeluarkan zakat, kita boleh menampungnya dengan memperbanyakkan sedekah ya.
Sekarang kalau kita bincangkan tentang keutamaan mengqadarkan puasa Ramadan itu dahulu, ya, seperti semalam yang telah kita bincangkan, di mana ada dua pendapat, sama ada kita mendahulukan qadar puasa Ramadan kita, kemudian kita susuli dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, ya. Ataupun boleh saja kita kerana atas uzur yang tertentu, kerana kita memikirkan tentang bulan Syawal ini merupakan satu tempoh yang seandainya kita memang terhalang oleh ara, dan jika kita tidak merebut peluang itu segera, maka kita akan kehabisan waktu untuk kita mendapatkan fadilat puasa 6 hari Syawal ini, ya. Maka pada waktu itu dibolehkan saja kita melakukan puasa sunnah 6 hari Syawal ini tanpa kita mendahulukan dengan mengqadarkan puasa Ramadan kita, ya. Wallahu alam, ya. Tetapi bagi siapa yang ingin mengambil yang terbaik, iaitu mengqadarkan dulu puasa Ramadannya dan seterusnya melakukan puasa 6 hari sunnah di bulan Syawal ini secara berturutan, ya, yang mana itu adalah yang paling baik dan yang paling afdal untuk kita lakukan, maka di sini saya ingin kita share tentang 5 hal berkenaan dengan qadar puasa itu, ya. Yang pertama adalah qadar puasa tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada uzur yang dibolehkan, sebagaimana halnya puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan itu adalah puasa wajib, ya. Apabila kita menjalankan puasa wajib, kita tidak boleh sewenang-wenangnya membatalkan puasa wajib kita itu, ya. Itu kecuali kalau dalam puasa sunnah. Puasa sunnah kita boleh saja membatalkannya sekiranya ada keperluan. Contohnya dalam kita mendirikan puasa sunnah, sekiranya ada tetamu yang datang dan kita ingin meraihkannya, maka kita boleh saja membatalkan puasa sunnah kita itu. Tetapi di dalam puasa wajib, kita tidak boleh dengan tanpa alasan kita membatalkan puasa wajib kita sewenang-wenangnya. Jadi apabila kita melakukan qadar puasa Ramadan itu di dalam bulan Syawal, dia membawa hukum yang sama sebagaimana kita berpuasa wajib di bulan Ramadan, maka kita tidak boleh, ya, membatalkan amalan puasa kita tu tadi, ya. Kedua adalah kita tidak wajib untuk membayar qadar puasa kita itu secara berturut-turut. Boleh saja kita lakukan secara terpisah. Kerana dalam ayat diperintahkan dengan perintah umum, iaitu hendaklah mengqadar, iaitu menggantikan puasanya di hari-hari lain. Dia ada dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Yang ketiga adalah jika puasanya batal 1 hari, maka qadarnya juga adalah 1 hari, bukan 2 hari sebagaimana anggapan sebahagian orang, ya. Jadi kalau batal puasa kita di dalam bulan Ramadan itu sehari, kita pun patut menggantikannya dengan qadar 1 hari sahaja juga, ya. Bukan dulu masa kita, saya sendiri waktu masa kecil-kecil dulu pernahlah dengar, seandainya kita berpuasa Ramadan tahun ini, kita tidak lagi sempat menggantikannya sehingga datang Ramadan yang akan datang, maka kita terpaksa menggantinya 2 kali ganda, ya. Sebenarnya itu adalah anggapan yang salah, sebahagian orang beranggapan sebegitu, maka itu adalah anggapan yang tak betul, ya. Yang keempat adalah qadar puasa itu tetap wajib kita berniat di malam hari sebelum waktu subuh, ya, sebagaimana kewajipan dalam puasa Ramadan. Jadi apabila kita mengqadarkan puasa Ramadan kita pada bulan Syawal ataupun pada bulan-bulan yang lain, kita tertakluk pada hukum puasa wajib, yang mana niat itu mesti kita adakan di hati kita itu di malam hari sebelum subuh. Kita dah mesti ada niat. Dia tidak seperti bagaimana puasa sunnah, kan. Yang mana kewajipannya kita sebagaimana puasa wajib dalam bulan Ramadan itu terpakai apabila kita mengqadar puasa kita.
Ya. Jadi kesimpulannya adalah puasa wajib harus ada niat di malam hari sebelum subuh, berbeza dengan puasa sunnah yang boleh kita berniat di pagi hari. Ini pernah kita bincangkan dalam topik-topik yang lepas, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila baginda pergi ke rumah isteri-isteri baginda dan didapati tidak ada makanan pada hari itu, maka baginda mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa pada hari ini. Itu adalah untuk puasa sunnah, ya. Yang kelima adalah ketika ada yang melakukan qada puasa lalu berhubungan intim di siang harinya, maka tidak ada kewajipan kafarah. Yang ada hanyalah kadar itu saja, menggantikan puasa itu, kadar saja puasa kita dengan disertai taubat, ya. Kafarah yang berat iaitu memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu bererti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu bererti memberi makan kepada 60 orang miskin. Hanya berlaku pada puasa wajib iaitu puasa Ramadan sahaja, ya. Jadi sekiranya kita melakukan puasa qada, dia tidak tertakluk pula dalam hukuman kafarah bagi mereka yang melakukan hubungan intim di siang hari pada masa dia sedang melakukan qada puasa itu, ya. Saya kira sedikit sebanyak ini boleh memberikan panduan untuk kita bagi mereka yang sedang ataupun akan melakukan qada ganti puasa Ramadan sebelum dia meneruskan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Sekian, saya mengharapkan agar kita jadilah orang-orang yang dapat memberi kebaikan kepada orang lain, terutama kepada ahli keluarga kita sendiri, dan jadilah sahabat yang sentiasa dapat mengingatkan sahabat kita ke jalan Allah, ke jalan kebaikan. Semoga kita sama-sama akan mendapat rahmat Allah, bernaung di bawah kerahmatan Allah, di mana Allah menjanjikan sesiapa yang menjaga silaturahim dengan baik, maka Allah akan memanjangkan usianya, memberikan keberkatan ke dalam usianya dan memurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.